الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله. Adalah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melazimi amalan bertadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam pada bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk itu dan membezakan antara yang benar dan yang batil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah, terutamanya pada bulan Ramadan jika malaikat Jibril alaihi salam menemuinya dan Jibril alaihi salam mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan dan saling bertadarus Al-Quran. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah dengan kebaikan, yakni kepada orang yang memerlukan, lebih laju daripada tiupan angin. Sebagai umat Islam, kita mestilah bersungguh-sungguh menjadikan amalan membaca Al-Quran sebagai ibadah harian, khasnya dalam bulan yang mulia ini dan juga berikutnya pada bulan-bulan yang mendatang. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Quran merupakan kalam Allah yang mempunyai kehebatan yang tersendiri. Selain menjadi hidayah kepada manusia, membaca Al-Quran juga membawa ketenangan dan menjadi sumber kekuatan dalaman. Hebatnya Al-Quran ini hingga diterangkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Yang bermaksud, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu khusyuk serta hancur berkecai. Kerana apa? Kerana takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka berfikir. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ramai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memeluk Islam hanya kerana mendengar Al-Quran. Walaupun semasa jahiliyah hati mereka itu keras, contohnya seperti Umar bin Al-Khattab, tetapi Al-Quran melembutkan jiwa mereka, lalu membina kekuatan yang sebenarnya hingga menjadi pemimpin dalam tamadun Islam. Persoalannya pada kali ini adalah, mengapa umat Islam yang ada pada zaman ini sangat lemah walaupun Al-Quran itu ada di sisi kita? Antara sebabnya adalah kerana kita jarang
lagi bacaan Al-Quran. Kita juga jarang memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Barangkali cukup jarang kita mentadabbur, menelusuri intipati Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man qara'a al-Quran fi aqalli min 3 lam yafqah." Barang siapa yang membaca Al-Quran kurang 3 kali, yakni jarang membaca Al-Quran, maka tidak akan dapat dia memahami dan menghayati Al-Quran. Sempena dengan Ramadan yang diberkati ini, marilah kita mencari kekuatan yang ada dalam Al-Quran dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, menghadiri atau mendengar kuliah-kuliah tafsir, mentadabbur makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Hanya dengan Al-Quran sahaja umat Islam akan bertambah iman mereka serta mencintai agama ini dan hidup bersatu padu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang bermaksud, sungguhnya orang yang beriman itu, yakni yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan juga sifat-sifatnya, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman kepada Tuhan mereka, jualah mereka bertawakal. Justru itu, sidang jamaah yang berahmati Allah, saya ingin berpesan pada diri saya dan tuan-tuan yang hadir pada majlis, pada khutbah yang ada pada hari ini, solat Jumaat pada hari ini, untuk sama-sama kita memperbanyakkan lagi bacaan Al-Quran kita. Dan juga kalau boleh, kita ambillah kesempatan yang ada untuk kita cuba memahami 1-2 ayat Al-Quran. Kita bacakan terjemahannya di hadapan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk dengan jiwa kita sendiri timbul rasa cinta kepada Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran yang menjadi syafaat, yang akan memberi jawapan kepada mulut kita terkunci, itu adalah Al-Quran, adalah amalan kita. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah Al-Quran itu sebagai teman, sebagai kawan. Perbanyakkan bacaan Al-Quran, kurangkan bacaan-bacaan yang lara, yang melalaikan. Para cendekiawan, para akademia yang sama-sama seperti saya, kita hari ini banyak menulis di artikel-artikel jurnal. Kita banyak menggunakan masa-masa kita membuat pendidikan. Cubalah sedikit masa kita spend untuk memahami apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan usaha kita untuk memahami Al-Quran, Allah bantu kita untuk memahami tulisan-tulisan artikel jurnal yang kita sedang buat dan kita lakukan. Siapa lagi nak bantu kita kalau bukan Allah? Siapa lagi nak bagi jawapan kepada persoalan kita kalau bukan persoalan-persoalan itu ada jawapannya di dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.